TV KPM. Bila pegang kain ihram ni rasa tak sabar nak pergi Mekah buat haji atau umrah. Harap-harap kita semua dipanjangkan umur, diberikan keizinan untuk sampai ke kota Mekah. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dalam slot menengah atas. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang ingin kita fokuskan Ustaz? Ya, terima kasih Lokman Hakim. Hari ini kita akan fokuskan untuk segmen yang pertama ni. Murid-murid kita ada dekat belakang sana ni dalam Google Meet kita insya-Allah. Kita akan fokuskan yang pertama berkaitan dengan konsep dan juga perbandingan haji. Ya, konsep dan perbandingan haji. Antara yang pertama ialah yang pertama kita nak lihat dulu dia punya konsep ataupun pengertian haji dan umrah ini. Haji dan umrah ni dia berbeza, ya. Dia berbeza. Haji lain, umrah lain. Beza Ustaz Beza, tapi dia sikit je perbezaan. Jadi kita ada anak murid kita kat belakang. Murid-murid kita yang bersedia untuk haji dan umrah pada kali ini. Okay, saya minta sikit pandangan pada Muhammad Akmal berkaitan dengan haji dan umrah. Silakan Akmal. Haji mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala umrah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syarat. Ya, betul tu Ustaz. Betul. Sangat-sangat tepat. Tahniah Akmal. Akmal senyum sikit Akmal, senyum sikit. Tenang rasa teman. Nanti satu masa Akmal kita doakan Akmal cepat-cepat pergi haji. Amin Ustaz. Amin. Ya, cukup syarat dia mampu dari segi kemampuan dah istitaah insya-Allah. Okey, baik. Murid-murid semua, murid-murid calon-calon SPM dan juga tingkatan 4 dan 5 pada tahun ini, itu topiknya yang kita akan bentangkan ataupun kita akan bincangkan pada ini dah dibentangkan dengan Akmal yang pertama tadi iaitu pengertian antara haji dengan umrah. Haji mengunjungi pada bulan-bulan tertentu. Itu ke mana? Yang pertama haji itu bulan-bulan tertentu. Beza dengan umrah, dia bila-bila masa. Okey. Ya, pada atasnya mengunjungi Baitullah sama. Betul. Mengunjungi Baitullahil Haram. Kalau haji pada bulan-bulan tertentu, manakala umrah pada bila-bila masa. Itu beza dia. Itu antara pengertian haji dan konsepnya. Jangan keliru Ustaz Jangan keliru. Baik. Untuk kewajipan ini, Allah mewajibkan haji ni dia ada dalil dia. Dia ada hukum dan dalil dia. Kita mintalah Afrina ni. Cantik Ustaz. Afrina macam senyum pun cantik, comel Afrina. Okey, silakan Afrina. Hukum dan juga dalil haji ni. Dalil nakli haji dan umrah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Betul tu Ustaz jawapan. Terima kasih Afrina, jawapannya sangat betul. Sangat betul. Tepat. Tahniah. Baca pun lancar dia punya dalilnya. Terima kasih. Ini kalau Afrina. markah penuh Ustaz. Markah penuh. Cantik. Markah penuh. Bersedia Afrina, insya-Allah. Inilah dalil ataupun hukum dan juga dalil yang mewajibkan seseorang itu mengerjakan haji dan juga umrah di Baitullahil Haram. Antara dalilnya yang disebut di sini ialah wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah sebut nanti dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah, niat kita biar betul. Itu sebab innamal a'malu binniyat. Kita nak puasa, kita ada niat. Kita nak pergi haji, kita ada niat. Niat kerana Allah, bukan kerana orang lain. Bukan haji di Pulau Pinang, bukan haji di lain-lain tempat. Haji hanya satu tempat saja di Makkatul Mukarramah. Faham. Sebagaimana dalil, sebagaimana yang telah disebutkan di Afrina tadi. Sangat tepat dan sangat-sangat baik bacaan Afrina. Terima kasih Afrina. Baik, selesai kita punya pengertian dan juga dalil ataupun hukum mengerjakan haji. Wajib. Wajib mengerjakan haji jika cukup syarat-syaratnya. Istita'ah, yang disebutkan istita'ah itu apa? Istita'ah itu mampu dari segi perbelanjaan, dari segi kesihatan, dari segi selamat pergi dan balik perjalanan, ada kenderaan selamat, itu istita'ah. Kalau isteri mesti mendapat keizinan suami, jika suami tak pergilah. Begitu. Itu dipanggil istita'ah. Jadi kita kena kuat.
Kita kena tanam usaha, kita kena gigih dan kita kena bercita-cita tinggi untuk mengerjakan haji dan umrah. Betul, Ustaz. Okay? Baik. Selesai dah. Kita bahagian konsep, pengertian dan juga perkara yang berkaitan dengan dalil haji tadi. Seterusnya, kita lihat syarat-syarat wajib haji. Okey, syarat wajib haji ni kalau tak cukup syarat tak wajib. Kalau dia masih lagi belum balik, tidak wajib bagi dia. Kalau dia tak mampu, bukan tak ada perbelanjaan pun tak wajib bagi dia. Kita mintalah hakimi. Ya, hakimi tu nampak nak baca tu ada kat depan dah hakimi. Betul. Okey, Dekat hakimi. dengan nama saya, Ustaz. Silakan hakimi. Okey, hakimi. Silakan. Silakan hakimi. Syarat wajib haji. Islam, balik, berakal, merdeka dan mampu. Okey, Mampu baik. Terima kasih hakimi. Betul? Betul, ya, Ustaz? betul. Sangat betul. Suara hakimi maco lah, Ustaz. Dengar tu cair tu. Terima kasih, hakimi. Ya, betul hakimi. Maknanya syarat wajib haji dah cukup syarat ni, ada 5 syarat ni maka wajib seseorang itu pergi haji. Ya. Ya, kalau tak pergi berdosa. Itu syarat wajib. Antaranya kita lihat yang pertama Islam. Kalau belum Islam memang tidak menjadi kewajipan ke atas dia untuk menunaikan haji. Balik sampai umur, dah sampai umur nanti dia dah wajib mengerjakan haji jika cukup syarat-syarat yang lain. Dan yang ketiganya berakal, tidak gila. Tidak gila, dia ni normal. Boleh berfikiran dengan waras. Wajib bagi dia mengerjakan haji jika cukup syarat-syarat yang lain. Yang keempat, merdeka bukan hamba, dan yang kelimanya istitaah ataupun mampu. Ya, dalam perbahasan perbincangan tentang mampu ini disebut sebagai istitaah itu apa dia? Istitaah itu ialah yang pertama, Siti Nur Syahira. Sambung yang pertama. Mampu apa? Mampu dari segi perbelanjaan. Perbelanjaan. Mampu dari segi kesihatan. Kesihatan. Dan juga kenderaan yang selamat. Kenderaan yang selamat. Betul ke, Ustaz? Betul. Tahniah. Ya, cuma ada tambahan bagi perempuan. Bagi perempuan dia kena ada mahram dan juga mendapat keizinan suami. Kalau suami tak izin, maka dia masih lagi dikira bukan syarat wajib haji bagi dia. Terima kasih Syahirah. Suara pun memang merdulah. Ya, Ustaz. Terima kasih Syahirah, ini seorang yang baik ni dalam kelas insya-Allah. Itu antara syarat-syarat wajib haji. Saya ulang balik berkaitan dengan istitaah tadi. Kalau ditanya apa maksud istitaah, apa maksud mampu haji ni? Yang pertama mempunyai kesihatan yang baik, mempunyai perbelanjaan yang cukup. Perbelanjaan yang cukup maksudnya mampu dan juga yang ditinggalkan di rumah. Betul. Yang ditinggalkan di rumah tu kita kena sediakan perbelanjaan kepada anak-anak dan isteri dan bagi nafkah zahir kepada mereka. Itu mampu dari segi perbelanjaan. Mampu dari segi kenderaan pergi dan balik. Kita punya ada kapal terbang. Dulu kapal. Ada kapal terbang. Pergi dan balik selamat. Maknanya dalam perjalanan bukan ada peperangan. Ada kenderaan selamat dan seterusnya. Kalau perempuan pula dia mendapat keizinan suami atau yang belum berkahwin, dia bolehlah membawa ataupun ada mahram baginya bersama-sama untuk menunaikan haji. Okey, terima kasih Syahirah. Penerangan ataupun jawapan yang sangat mantap. Ini bakal calon-calon cemerlang ni insya-Allah. Amin. Ya, insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat rukun haji. Rukun haji. Rukun haji ada 6. Okey, dalam bahasa Inggeris kalau nak mudah ingatlah rukun haji ni, agak-agaknya boleh hafal ni anak-anak kita ni. Nina went to school by taxi. Speaking bahasa tu. kampung. Bahasa kampung. Nina went to school by taxi. Nina niat, W wukuf, tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting dan akhir sekali tertib. Dia ada satu lagi logat tau. Macam mana tu, Ustaz? Dia logat untuk rukun haji ni. Saya rasa Afrina senyum dia nak sebut logat. Cuba. Afrina Cuba dah sebut, dengarkan, semua dah Afrina. ingat. Logat Afrina. Sila Afrina. Macam mana logat tu? Logat dia tu. Nak terasa baru tahu. Wanak. Not we terasa baru tahu. terasa baru tahu. Oh Allah. Oh Allah lah Afrina. Terima kasih Afrina. Cuba terangkan sikit apa not we terasa baru tahu tu. Untuk N niat, W wukuf, T
tawaf, sa'i, T bercukur dan yang akhir T tertib. Ya Okey. Betul Ustaz Ya, logat Kelantan. Jadi itu 6 rukun 6 haji rukun Ustaz. haji. Macam mana Ustaz dengan niat haji Niat. dan umrah ni? Niat haji dan umrah. Cuba Afrina. Ya. Ha, Niat haji dan niat umrah. haji dan umrah. Niat haji dan umrah. Ha. Wa atimul hajja Bukan wal itu umrata dalil? lillah. Itu dalil, Afrina, dalil. Nawaitu hajja wal ahramtu bihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Umrahnya nawaitu? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Itu niat yang berkaitan dengan haji dan umrah. Betul Ustaz Okey. Okey. Baik, seterusnya. Silakan Ustaz. Kita lihat yang pertama. Ya, segi rukun yang pertama secara ringkasnya. Yang pertama rukun apa niat? Niat yang pertama tadi niatnya dah sebut, dia Afrina dah sebut. Yang keduanya wukuf. Ya. Wukuf ni apa dia? Wukuf ni kita kena berada di padang Arafah. Di Arafah itu seketika, walaupun seketika bila? Ya, apabila berada sana, masuknya waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Itu waktu wukuf. Okey, yang keduanya. Ya, masa tu mesti tepat mesti ada waktu zuhur tu dah berada pada 9 Zulhijjah. Untuk SPM tu jawapan SPM lah. Yeah. Bagi tu jawapan dia. Zuhur 9 Zulhijjah sebelum subuh 10 Zulhijjah. Itu waktu kita wukuf. Ini merupakan kemuncak, ya, kemuncak ibadah kita iaitu wukuf di padang Arafah. Yang keduanya iaitu tawaf. Ya, macam Afrina sebut, nak we terasa baru tahu dia kan. Nak we terasa baru tahu. Ya, bahasa Inggeris ni, Nina went to school by taxi. Nina niat wukuf, tawaf, sa'i, bercukur dan juga tertib. Yang keduanya itu tawaf. Apa maksud tawaf? Tawaf ni mengelilingi Kaabah, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan yakin. Ya. Yang ketiganya ini cara bagaimana kita nak tawaf. Kita bermula di Hajarul Aswad tu. Bermula Hajarul Aswad, kemudian kita tawaf. Sekali dalam tawaf tu kita baca apa? Kita baca doa-doa. Umpamanya doa yang paling senang dan paling ringkas yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dia. Betul. Masa kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali itu. Kemudian sa'inya apa? Sa'inya itu berjalan berulang-alik. Ya, berjalan berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Mula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Itu sa'i. Dan seterusnya kita lihat cara sa'i. Kita sampai saja di Bukit Safa tu, sampai di Bukit Safa kemudian kita berjalan. Yang pertama, bukan pergi balik yang pertama, bukan. Kita pergi sana yang pertama. Kemudian balik ke Bukit Safa yang kedua. Safa ke sana ketiga. Kemudian daripada Marwah ke Safa 4, 5, 6 dan 7-nya. Yang 7-nya berakhir di Bukit Marwah. Begitu itu cara kita nak sa'i. Dan yang ketiga, yang kelimanya rukun yang kelimanya itu bergunting. Ya, bergunting sehelai beberapa helai rambut, 3 helai rambut dan sunat bagi lelaki untuk bercukur keseluruhannya. Ya, kemudian tertib melakukan semua rukun-rukun tadi, ya, secara tertib tersusun daripada awal hingga yang terakhir. Yeah. Perkara wajib haji pula. Ya, wajib haji itu yang pertama, niat ihram. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar di Jamrah Kubra. Yang keempatnya, bermalam ataupun mabit di Mina. Yang kelima, melontar ketiga-tiga jamrah. Dan yang keenamnya, menjauhi larangan haji. Ya, menjauhi larangan ihram, bukan larangan haji, larangan ihram. Apa dia larangan-larangannya? Antaranya tak boleh bergunting, tak boleh nak cabut bulu, itu antara larangan. Tak boleh nak pakai berwangi-wangian. Tak boleh Ustaz Tak boleh. Itu antara larangan-larangan lah. Yeah. Semasa kita dah pakai ihram, kita dah niat nak pergi haji ataupun niat pergi umrah, kita dah dilarang untuk melakukan perkara-perkara larangan haji. Jika buat juga, dia kena bayar dam. Jika buat maksudnya katalah kita tidur. Yeah. Kita tidur kemudian tengok ada rambut 2-3 helai, itu kita kena bayar dam lah. Malah jatuh rambut. Dan tak boleh memburu antara perkara-perkaranya yang larangan haji. Dan kita kena jauhi larangan-larangan tersebut.
Antaranya larangan dari segi kecantikan, tak boleh nak. tak boleh Ustaz. Tak boleh berwangi-wangian, tak boleh. Ingat Kemudian tu orang perempuan, dari segi apa ni, dari segi pakaian pula tak boleh pakai berjahit. Macam kita tengok ni caranya pakai ihram, gitulah. Maksudnya kita boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar dalam, ataupun tak boleh pakai stocking, semua tu pakaian berjahit, maka kita dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit. Ya. Baik, seterusnya kita lihat itu amalan selesai saja perkara yang kejawatan haji tadi, yang larangan ihram tadi, kita lihat amalan sunat dia. Ya. Antaranya amalan sunat ialah sebelum kita nak pergi wukuf di Arafah tu, kita kena mandi sunat dulu. Dan banyakkan bertalbiahlah. Antaranya solat sunat ihram talbiah. Talbiah ni apa dia? Talbiah. Boleh kita sama-sama talbiah? Betul? Kita nak dengar suara merdu dari murid-murid kita. Daripada murid-murid SMK Bandar Rincing. Yang daripada Afrina, Kisti Afrina dan juga Syahira Hakimi dan juga Akmal. Silakan buka kamera. Jangan lupa onkan mic. Okey. Buka kamera dah. Buka mic. Okey, dah on mic. Okey, kita lihat 1, 2 mula. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Sedap suara ustaz dan murid-murid. Okey Ustaz, tadi perbezaan haji dan umrah ni dari sudut masa. Apakah persamaannya Ustaz? Okey, persamaannya ada dua aspek. Yang pertama segi perkara wajibnya. Kalau persamaan dia larangan haji memang kena apabila kita berihram tu kita kena ikutlah larangan haji. Dan segi rukunnya kalau sa'i ada umrah dan juga ada haji. Tawaf ada umrah dan juga ada haji. Persamaan. Dari segi perbezaan dia pula, dari segi waktu dia berbeza. Tadi sudah saya ada sebut tadi iaitu beza kalau haji ni bulan-bulan haji. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kalau umrah ni bila-bila masa. Dari segi rukunnya wukuf tiada pada umrah, manakala wukuf mesti ada pada haji. Itu antara perbezaan. Perbezaan antara haji dengan umrah. Okey Ustaz. Jadi ini perbezaan antara haji dengan umrah, antaranya dari sudut waktu, yang kedua rukun dan yang ketiga perkara wajib. Okey baik Ustaz. Kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.